والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab yang membincangkan tentang aqidah salaf. Kita kata Imam At-Tahawi, kita muka surat 17, katanya wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'atul lil amwat. Maksudnya, dan doa dan sedekah orang yang masih hidup bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana ada orang yang masih hidup, dan di sana ada orang yang telah meninggal dunia. Hak tu tidak perlu kita datangkan bukti. Jadi kalau perlu datangkan bukti lagi, ada orang hidup, ada orang mati, yang memang susah. Benda hak yang jelas kita tengok dengan mata kepala. Ada orang hak yang telah meninggal dunia, dan ada orang hak yang masih lagi hidup. Dan semua kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan kehidupan kita ini adalah tempat untuk kita bercocok tanam, tempat untuk kita mengumpul amalan yang akan kita guna setelah daripada kita meninggal dunia. Antara akidah yang kita pegang adalah setelah daripada kita meninggal dunia, kita akan dibangkit semula. Di akhirat nanti, hak yang akan menjadi perbelanjaan dan bekalan kita adalah kebaikan hak yang kita buat. Selama mana kita hidup, kita diberi peluang untuk beramal. Apabila kita meninggal dunia, maka tak ada dah peluang untuk kita beramal. Namun di sana ada beberapa perkara yang dilakukan oleh orang hidup untuk si mati, yang memberi manfaat kepada si mati. Di sana ada beberapa perkara, benda ni si mati tak ada habis dah, keluar dah daripada dunia. Untuk dia mengumpul amalan tak ada habis dah. Tetapi ada beberapa perkara yang dilakukan oleh orang yang hidup, ia memberi manfaat kepada si mati. Di sana ada dua perkara yang berlaku ijma' di kalangan ulama', tidak berlaku khilaf di kalangan ulama'. Ijma' ulama' dua perkara ini apabila dilakukan oleh orang hidup, ia bermanfaat kepada si mati. Yang pertamanya doa. Sama ada doa daripada anak ataupun daripada orang suku sakak. Doa kepada si mati yang memberi manfaat kepada si mati dengan ijma' ulama'. Sebab itulah apabila ada orang mati, kita sembahyang, padahal kita bukan anak dia pun. Dan dalam sembahyang jenazah saat itu kita doa supaya Allah Ta'ala bagi keampunan kepada dia, supaya Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pernah satu ketika setelah daripada Rasulullah dan para sahabat mengebumikan seorang sahabat yang mati, jenazah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berdoa kepada saudara kamu supaya Allah Subhanahu wa taala beri keampunan kepada dia, ataupun bahasa Arab, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Hendaklah kamu beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang meninggal dunia, dan pohonglah kepada Allah agar Allah Ta'ala bagi ketetapan dia dalam kubur, kerana sekarang ni dia sedang disoal. Baik, dan kalau kita nak tengok kepada dalil, memang cukup banyaklah dalil, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis, yang menyebut bahawasanya doa orang yang hidup yang memberi manfaat kepada si mati.
secara kita cover secara ringkas antara dalil daripada Al-Quran. Ayat yang biasa kita dengar adalah ayat ayat yang orang-orang yang datang kemudian daripada mereka itu meminta ampun kepada Allah untuk orang yang sebelum daripada mereka itu. Baik, okey, itu maksud daripada ayat. Begitu juga dalam hadis yang kita sebut sini. Jadi yang pertamanya adalah doa daripada orang yang hidup. Yang keduanya adalah sedekah daripada orang yang hidup. Jadi antara benda yang berlaku kesepakatan di kalangan ulama adalah kita bersedekah dan kita niatkan pahala kepada orang yang meninggal dunia, maka ia bermanfaat kepada orang yang meninggal dunia. Sama ada orang meninggal dunia saat itu, ada orang tu ada hubungan kekeluargaan dengan kita ataupun tidak ada. Dia bukan mesti ada hubungan kekeluargaan dengan kita, tidak semesti. Jadi kita duk teringat kawan-kawan kita yang pergi dulu, yang duk balah semua sebelum daripada ni, agak ke dia lah petang-petang boleh balahnya. Ceria sikit duk balah. Lepas tu dia pergi dah, mati dah, duk teringat ke dia. Jadi kita pun sedekah piti sikit ke, buat makan sedekah ke, dan kita niat pahala kepada dia, maka ia bermanfaat kepada si mati. Okey, dua perkara. Yang pertamanya doa, yang keduanya adalah sedekah. Baik. Adapun baca Al-Quran ataupun kita bertahlil, kita berzikir, lepas tu kita niatkan pahala kepada si mati, adakah ia memberi manfaat kepada si mati ataupun sampai kepada si mati? Dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama berpandangan bahawasanya apabila seorang itu melakukan apa jua kebaikan lalu diniatkan pahala kepada si mati, maka ia bermanfaat kepada si mati. Namun ada sebahagian yang lain kata tidak. Antara ulama yang mengatakan ia tidak memberi manfaat kepada si mati adalah Imam Syafi'i sendiri. Walaupun ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i ada ramai yang berbeza pandangan dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawasanya bacaan Al-Quran, zikir, kalau kita buat tahlil sebagai contoh, adakah ia memberi manfaat kepada si mati? Imam Syafi'i kata tidak. Kerana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahawa tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Jadi apa yang dia usaha dapat kepada dia. Jadi bukan apa yang orang lain usaha tidak dapat dia. Cuma doa dengan sedekah dikecualikan kerana ada dalil yang mengecualikannya. Baik. Jadi kalau kita nak buat untuk si mati, benda yang disepakati oleh ulama, doa dengan sedekah. Itu disepakati. Cuma zikir, baca Quran untuk diniatkan pahala kepada si mati, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Baik. Seterusnya kata dia, wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awati wa yaqdil hajat. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima doa dan memenuhi berbagai hajat keperluan hamba-Nya. Ini di antara benda yang perlu kita kena pegang. Ini di antara akidah. Jadi Allah Taala memperkenankan doa. Ketika kita berdoa, siapa yang memperkenankan doa kita? Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ud'uni astajib lakum. Hendaklah berdoa kepadaku, nescaya aku perkenan doamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, idza sa'alta fas'alillah. Apabila meminta, hendaklah meminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menerima doa. Ni perlu kita kena tanam dalam hati kita sebagai i'tiqad, mesti kita kena pegang. Jadi orang beriman, orang Islam, ketika dia berpegang bahawasanya Allah Ta'ala menerima doa dan dia meyakini Allah Ta'ala menerima doa, maka apa jua kehendak hajat dia, pasti dia akan minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dia meyakini Allah Ta'ala menerima doa dia. Begitu juga katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan keperluan dan hajat bagi segala hamba-Nya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kata dia lagi, wa yamliku kulla shay'in wa la yamlikuhu shay'un wa la ghina 'anillahi ta'ala tarfata 'ain wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ainin faqad kafar wa sara min ahli al-hayn. Maksudnya, dan dia, yakni Allah, menguasai segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang menguasai Allah.
Setiap sesuatu Allah Ta'ala menguasainya dan Allah Ta'ala memilikinya, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menguasai dan memiliki Allah. Sebab itulah setiap hukum yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan, kita tidak boleh persoal kenapa Allah Ta'ala mengharamkan perkara ini, kenapa Allah Ta'ala mewajibkan perkara ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dimiliki oleh siapa. Kalau kita buat, okey, kita patut dipersoalkan. Apa buat gini? Kerana kita adalah yang dimiliki dan kita ada pemilik. Jadi kita, apabila kita yang dimiliki, tiba-tiba kita buat menyalahi kehendak pemilik kita, maka layak pemilik kita untuk tanya kita, apa buat benda lagu ni? Apa buat benda lagu ni? Tetapi kalaulah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Kaya, tidak dimiliki oleh siapa-siapa, maka dia nak buat apa jua sekalipun kita tidak ada hak untuk persoalkan. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya tentang apa hak yang Allah Ta'ala buat, bahkan kamu hak yang akan ditanya tentang apa hak yang kamu buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya kata Imam At-Tahawi lagi, dan tidak ada yang perlu kepada Allah, tidak ada yang tidak perlu kepada Allah sekelip mata pun. Tidak ada yang tidak perlu, yang tidak berhajat, yang tidak bergantung kepada Allah sekelip mata pun. Orang kafir, ataupun orang kafir, orang Islam yang lalai, tidak ada sedikit pun dalam hati dia Allah, walaupun dia tak sedar bahawasanya dia saat itu tidak boleh nak berlepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi daripada segi hakikatnya adalah setiap saat, setiap detik kita tidak dapat bebas, kita tidak dapat terlepas daripada kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak perlukan Allah sekelip mata, maka sesungguhnya ia telah kafir dan ia termasuk dalam golongan orang yang binasa. Ini Imam At-Tahawi nak sebut kepada kita bahawasanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar setiap saat dan setiap detik hati kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Kita baca kitab yang kedua pula, iaitu kitab Bustanul Arifin, tamang-tamang orang yang arifin, karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita kitab Bustanul Arifin, tak silap ingat hamba muka surat 81 rasanya. Betul tak? 66. Oh, tak sama ke? Cik tengok sekali. Berkata okey, berkata Abu Uthman As-Sidq. Okey. Jazakumullah khairan. Kita masuk dah ke bab As-Sidq. Masuk dah bab As-Sidq. Masuk dah. Berkata Abu Uthman. Mana pula ni? Dah masuk lagi. Dah masuk lagi. Sikit lagi. Baik. Okey, kita masih lagi dalam bab ikhlas dan bab siddiq, bab benar dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pernah sebut sebelum daripada ni, kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala akan menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan naqalkan perkataan-perkataan ulama. Jadi kata dia, hamba pun dah jumpa juga tempat mana, tak apalah, kita bacalah mana. Okey. Dan berkata Abu Uthman Al-Maghribi, situ kan. Berkata Abu Uthman Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khaliq.
Sebelum daripada ni kita pernah bincang berkenaan dengan ikhlas. Ikhlas adalah syarat penerimaan ibadat yang kita lakukan. Apa jua ibadat yang kita buat, andai kata tidak ada ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Taala tidak menerima daripada sesuatu amalan melainkan betul-betul ikhlas kepada Allah dan mengharapkan zat dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Soalannya, bendakah ikhlas? Ikhlas kalau kita tengok kepada definisi ataupun ta'rif yang didatangkan oleh ulama-ulama, ada beberapa definisi. Cuma secara ringkasnya, ikhlas ni adalah kita melakukan ibadat tersebut hanya semata-mata kerana Allah. Hanya semata-mata kerana Allah. Dan pernah kita sebut sebelum daripada ni, martabat ikhlas bagi orang yang melakukan ibadat dia tidak sama. Ada kala dia melakukan ibadat saat itu adalah kerana takut kepada Allah. Ada kala kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kala kerana dia melihat dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Ada kala kerana kasih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tidak sama. Tapi kesemua itu adalah kategori ikhlas. Baik, okey, cuba kita tengok definisi ikhlas mengikut Imam Abu Uthman Al-Maghribi. Abu Uthman Al-Maghribi ni seorang ulama di zaman salaf dulu. Dia katakan ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khaliq. Okey, kita ada makhluk, kita ada Khaliq. Kita cuba faham dulu kalimah dia. Lepas tu kita akan huraikan pada benda ni. Benda makhluk adalah benda yang Allah Taala ciptakan. Makhluk termasuklah kita. Kita makhluk. Dunia kita, apa jua dunia ni semuanya makhluk. Baik, Khaliq ni adalah pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni adalah seorang itu ketika dia beramal, dia lupa memandang kepada makhluk, kerana dia kekal memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksud Abu Uthman Al-Maghribi. Orang yang riak, orang yang sum'ah, orang yang ujub ketika dia beramal adalah kerana dia memandang kepada makhluk. Dia memandang kepada makhluk, dia mengharapkan makhluk puji dia, dia mengharapkan ganjaran balasan daripada makhluk. Jadi orang yang betul-betul ikhlas, dia tidak sedikit pun tidak memandang kepada makhluk, bahkan dia memandang kepada pencipta. Dia buat benda ni adalah kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab orang yang sampai kepada tahap ini, dia tidak peduli sedikit pun dalam melaksanakan tuntutan agama, sama ada perintah Allah dan meninggal perkara yang dilarang, walaupun manusia tidak suka. Dia akan bercakap benar, dia akan mencegah kemungkaran, menyuruh manusia melakukan kebaikan, dia buat ibadat sebagaimana yang dituntut oleh syarak, dia meninggal perkara yang diharam sebagaimana yang dilarang oleh syarak, tanpa melihat sedikit pun kepada makhluk. Kita kadang-kadang benda tu salah, kita tahu dah salah. Benda tu kita tahu dah salah, dan kita tahu bahawasanya kewajipan kepada kita untuk tegur benda yang salah. Tetapi oleh kerana kita memandang kepada makhluk, sehingga terpadang daripada kita tuntutan Allah Ta'ala terhadap kita. Akhirnya benda yang salah, kita tak kata salah. Kita dituntut mengajak manusia kepada kebaikan, tapi kadang-kadang kerana kita dituntut oleh agama, Allah Ta'ala tuntut untuk kita menyuruh manusia kepada kebaikan. Tapi oleh kerana kita melihat kepada manusia, Allah dak gamuk nak ajak buat baik, dak gamuk. Padahal kawan hak dak buat siang malam, kawan dia dak semayang bang, dak cara benda hak yang dak tutup aurat, tapi dak tergamuk. Sebab benda dak tergamuk kerana dia tidak memandang kepada perintah Khaliq, tapi dia memandang kepada manusia. Orang tu sebenarnya tidak ada keikhlasan. Orang yang betul-betul ikhlas, dia tidak memandang kepada makhluk, tapi dia memandang kepada pencipta. Asalkan itu adalah perintah daripada Allah, dia akan buat. Dia akan perintah daripada Allah, dia akan buat. Asalkan itu adalah larangan daripada Allah, dia akan tinggalkan, walaupun sama ada manusia suka ataupun tidak. Baik. Seterusnya kata dia lagi, berkata Hudzaifah Al-Mar'ashi. Ini di antara tokoh-tokoh yang hebat lah.
rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ikhlas itu ialah bahawa sama segala perbuatan hamba itu baik pada zahir ataupun pada batin. Zahir dengan batin dia sama. Ada orang zahir lain, batin lain. Benda hak yang disembunyi dalam hati lain, zahir lain. Golongan munafiqun nampak pada zahir mereka beribadat kepada Allah, tetapi dalam hati mereka menyembunyikan sifat yang dicela oleh syarak. Golongan munafiqun. Baik, orang hak yang betul-betul ikhlas, zahir dengan batin dia sama. Jadi benda hak yang ada dalam hati, hak itulah hak yang dia zahirkan. Baik, katanya, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, juga seorang ulama hak yang besar juga ni, Fudail bin Iyad. Cuma kita tak ceritalah secara benda terperinci benda Uthman al-Maghribi, Hudzaifah al-Mar'ashi, Fudail bin Iyad. Kalau kita cerita secara terperinci, biar data ulama-ulama ni pakai baca kitab lah pakai cerita dia saja. Baik, sebab sekarang ni kita nak tengok apakah ucapan dia. Kata Fudail bin Iyad, meninggalkan suatu pekerjaan kerana manusia adalah riak, dan mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana manusia adalah syirik, dan ikhlas itu bahawa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Baik, tengok, meninggalkan sesuatu pekerjaan, sesuatu amalan, sesuatu ibadat kerana manusia. Dan apa mu tak buat? Sebab manusia. Ada orang dok semayang, balik qada semayang rumah kerana dia kerana malu nak semayang depan orang. Ada orang gitu. Ni yang paling teruk ni. Benda hak yang diwajib menjadi rukun Islam, dia sanggup tinggalkan qada, mengeluarkan daripada waktu. Biarlah balik qada rumah lah, malu nak semayang depan orang ramai gini Baik, jadi dia meninggalkan sesuatu ibadat, sesuatu tuntutan kerana manusia. Itu bukan ikhlas sebenarnya. Ada orang sebab dia awak dak semayang, sebab dak jumpa masjid, dak jumpa surah. Ni kita buat contoh semayang hak yang ada berlaku dalam masyarakat kita. Dah dak boleh ke semayang tempat lain? Oh, dak gamuk kita, malu nak semayang tepi jalan gitu. Lepas tu balik qada rumah. Dia kata, dia ingat qada ni okey, tak apalah, qada macam semayang juga. Dak, sengaja mengeluarkan sembahyang daripada waktunya tanpa sebarang uzur syar'i, termasuk dalam dosa besar. Mengerjakan sembahyang sebelum daripada waktu dan mengeluarkan sembahyang daripada waktu tanpa sebarang uzur syar'i dengan sengaja, ia termasuk dalam dosa besar. Ada orang begitu. Ada orang gitu. Dan apa penuh diajukan soalan. Pengantin baru gilir bilik air dengan keluarga. Jadi oleh kerana nak tutup sikit lah, tak nampak gelojoh sangat, jadi pagi esok tu tak mau mandi wajib. Nak sembahyang subuh dalam keadaan tidak mandi wajib, untuk mengelak daripada tok tua perasan, warna natu aku gelojoh sangat bunyi kata anak aku lampu merah lagi, tapi pagi mandi wajib, takut gitu. Baik, jadi last sekali dok mandi wajib kerana dia tengok dok mandi wajib, sedangkan mandi wajib adalah dituntut. Okey, dia tinggal benda yang dituntut kerana manusia. Ini tidak ada keikhlasan. Orang ni bermasalah sebenarnya. Okey, ni benda hak yang wajib. Okey, kita ada benda hak yang sunat. Ada sebahagian daripada kita tidak melaksanakan benda yang sunat kerana ada orang. Jadi dia meninggal benda yang sunat kerana orang. Itu adalah tidak ada keikhlasan. Kita ikhlas ni, kita tak buat ke, kita buat ke adalah kerana Allah, bukan kerana manusia. Tengok kata Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia adalah riya, dan mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana manusia adalah syirik. Orang tu buat sesuatu amalan tapi kerana manusia, dah kira lah benda pun kerana manusia. Mari dengar comel, tapi dah apa mari dengar sabuk perut bini duk belebel rumah. Jadi kata bini ni, datuk ni kau tua kau jadi, masuk garik mula duk depan TV,
Lebih juga bini kita, dia nak mati lela dah, biar pergi masjid gok, kata bini je. Jadi dia saat ni tu, oleh kerana sabuk perut bini duk belebel sangat, marilah dengar. Okey, tu sebab tu. Jadi mari dengar saat ni tu kerana bini dia. Maka tu dipanggil benda tidak ada keikhlasan. Tu dipanggil benda syirik. Maksud benda syirik, dia melakukan sesuatu amal dan dia telah menyengutukan Allah dalam amal tersebut. Kerana dia bukan buat kerana Allah. Dia syirik dia ada dua. Yang pertama, syirik yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Okey, itu syirik yang besar. Sembah berhala, bercakap dengan percakapan kufur, beriktiqad dengan iktiqad kufur, na'udzubillahi min dzalik. Itu syirik yang besar. Dia syirik yang kecil adalah dia beramal bukan kerana Allah tetapi kerana manusia. Okey, itu syirik yang kecil. Maka kata Imam Fudail bin Iyad, dan ikhlas itu adalah bahawa engkau selamat daripada dua perkara ni. Mu tidak buat amal bukan kerana manusia, mu buat amal bukan juga kerana manusia. Ni memang payahlah sikit. Payah sikit benda lagu ni, bukan payah sikit, payah banyak. Payah banyak. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni bahawasanya syirik yang kecil, riya, sum'ah adalah penyakit orang baik. Penyakit orang baik, penyakit ustaz, penyakit ustazah, penyakit tok guru, penyakit syekh, penyakit tok imam, penyakit tok bila, penyakit orang hak yang buat baik. Dia bukan penyakit orang hak yang jauh daripada agama, bukan orang hak yang dekat dengan agama. Kerana orang hak yang buat baiklah boleh menunjuk kebaikan kepada orang lain. Orang hak yang buat baiklah boleh memperlihatkan kebaikan dia kepada orang lain. Sebab itulah orang hak yang suka duduk dalam kebaikan, di samping dia kena jaga kebaikan tersebut, dia kena jaga keikhlasan. Kerana apabila mari terkena penyakit riya, sum'ah, ujub, maka batal pahala kebaikan hak yang dia buat. Batal kebaikan dak leh sikit nyanyi pula. Kita mengharapkan ganjaran pahala. Oh, banyak dah aku buat mengharapkan ganjaran pahala. Tiba-tiba pergi cocoh pitih di bank saat ni tu sikit pun tak ada. Siapa masih ingat boleh dah gaji boleh dah gaji, bunyi kata mah turun pulak pergi tengok dah kena mah orang puang. Kalau kita kau ada dah barang-barang siap tepah dah dalam Shopee dan seumpamanya cuma tinggal lagi nak cocoh pitih je. Pergi cocoh tak ada selesai. Dak kena nengung. Rebah tepi ATM kali yo. Baik, okey, begitu juga orang yang beramal tidak ada keikhlasan, mengharapkan ganjaran pahala tetapi pahala tidak dapat kerana syarat untuk dapat pahala tidak ada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi dan ikhlas itu bahawa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Dan ketika Sahal bin Abdullah radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala ditanya tentang apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu. Jadi dia orang ulama-ulama ni, dia adalah orang yang mengambil berat tentang pembersihan jiwa. Jadi orang yang ingin membersih jiwa daripada sifat-sifat mazmumah, mari jumpa dia, tanya dia benda yang paling berat sekali dalam mendidik nafsu, benda yang paling berat sekali. Kata dia, maka beliau menjawab ialah ikhlas. Allah, berat sekali adalah ikhlas. Kita tak rasa berat sebab kita tidak mempunyai mata hati seperti mereka. Kalau kita mempunyai mata hati seperti mereka, kita akan rasa berat. Orang yang mempunyai mata hati seperti orang nama-nama yang kita sebut saat ni, memang dia akan rasa berat lah. Orang yang tidak mempunyai hati seperti mata hati seperti mereka, dia rasa berat. Dia tak rasa berat sikit pun. Macam kita kata ginilah, kita buat contoh. Orang yang ada mata hati, orang yang ada mata hati, ketika dia melihat anak dia tak jaga sembahyang lepas daripada subuh, Allah rasa susahnya hati dia, serabuknya tak yakat nak suruh. Start daripada kecil lagi kita didik untuk sembahyang, balik lepas kerja pun sekali cuti balik di rumah, tiba-tiba tak sembahyang, tak cakap nak suruh. Allah serabuknya. Kalau masa kecil-kecil lepas juga, dah besar, main besar daripada ayah, takkan nak lepas. Agak belebek gitu je lah. Benda-benda wujud dalam masyarakat kita ni, jangan main benda ni wujud. Baik, serabuk, mak serabuk, ayah serabuk. Siapa mak kata budak balik, budak apa ayah dak balik, budak berumah cuti-cuti, malah
main dok semayang dok rumah ni, dok akak nak suruh. Baik, tapi orang yang tidak mempunyai mata hati sedap relax je dok semayang. Pas cucu rokok, pas cucu rokok. Sampai masa waktu semayang dok semayang. Relax je. Apakah perbezaan di antara dua ni? Benda sama je. Orang ni mempunyai mata hati, orang ni tidak mempunyai mata hati. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala membaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan nafsu kita daripada sifat-sifat mazmumah. Jadi ketika orang tanya dia benda yang paling susah untuk dilakukan oleh nafsu, maka beliau menjawab ialah ikhlas. Kerana ikhlas itu suatu yang tidak ada apa habuang bagi nafsu di dalamnya. Dia nafsu kita ni kalau benda ada habuang dia, dia suka. Dia suka kalau benda yang ada habuang dia. Tengah dak orok je, kalau orang puji segar mula. Tengah dak orok, tengah demang tau. Kalau orang puji jadi segar. Sebab sesuai dengan nafsu. Tapi ikhlas ni dia tidak ada habuang untuk nafsu. Sebab semata-mata buat saat itu kerana Allah. Maka payahlah luar benda yang tidak ada habuang untuk nafsu. Sebab itulah kata Sahal bin Abdullah, yang paling payah adalah ikhlas. Berkata Yusuf bin Husain rahimahullahu ta'ala, perkara yang maha sekali di dunia ini ialah ikhlas. Puak-puak ni ketika dia kata maha ni, dia bukan semata-mata ucapan daripada hati dia. Bukan begitu yang dia pegang. Kita benda yang paling mahal sekali, yang kita miliki, mungkin kereta, mungkin rumah, mungkin pekerjaan kita, tu yang paling mahal. Dan benda yang paling mahal tu yang kita jaga. Mereka ketika mereka kata benda ni paling mahal, mereka jaga siang malam. Ambil berat sungguh tentang benda ni. Baik, lepas daripada semayang, buat postmortem dulu. Kita tak ada apa. Mana postmortem pun tak ada dah. Dia memang ambil kira semua. Lepas daripada buat ibadat, fikir pula macam mana ibadat aku tadi. Allahu Rabbi, ada masalah. Minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, dan berkata Abu Uthman Al-Maghribi rahimahullahu taala pula, ikhlas orang awam ialah suatu amalan yang tidak ada habuang nafsu di dalamnya. Bukan kerana mengharapkan pujian daripada manusia, ganjaran daripada manusia, bukan. Dan ikhlas orang yang khawas ialah suatu amalan yang berlaku ke atas mereka, bukan dengan mereka nampak pada mereka ketaatan, sedangkan mereka seakan-akan tidak ada apa-apa hubungan dengannya, dan mereka sedikit pun tidak melihat ke atasnya, dan mereka juga tidak mengiranya. Allah. Jadi kita ada dua. Yang pertama, ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam adalah dia beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas orang yang lebih tinggi lagi adalah ketika dia melakukan sesuatu amalan kerana Allah, hati dia sedikit pun tidak berpegang kepada amalan tersebut. Hati dia sedikit pun tidak memandang kepada amalan tersebut. Baik, kita kadang-kadang kita buat amal saat itu memang kerana Allah. Tapi sebelum daripada tidur kita duk fikir, aku hari ni alhamdulillah dah sembahyang duha aku sembahyang, sembahyang fardu aku sembahyang, apa buat ni aku buat, sedekah aku buat, zikir aku buat, baca Quran aku buat. Okey, tak ada masalah dah, ikhlas dah. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah ketika dia beramal kerana Allah. Dia buat belaka benda yang Allah Taala perintah, benda yang Allah Taala larang dia tinggal, dia buat. Lepas daripada itu dia sedikit pun tidak berpegang kepada amalan tersebut. Bahkan dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan itu sebenarnya masih dianggap sebagai makhluk. Okey, boleh faham kan? Amalan itu masih lagi dianggap sebagai makhluk. Dia tidak berpegang kepada amalan, bahkan terus berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya, dan berkata Imam Makhul, seorang tabi'in yang masyhur. Tabi'in ini adalah seorang yang sempat dengan sahabat Rasulullah. Tapi dia tidak sempat dengan Rasulullah. Kalau sempat dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah ketika Rasul masih hidup dan mati dalam keadaan beriman, itu adalah sahabat. Baik. Tidak ikhlas seseorang hamba selama 40 hari kecuali pasti nampak pancaran hikmah daripada hatinya dan lidahnya. Allahu Rabbi. Jadi kalau seorang hamba saat itu dalam tempoh 40 hari je, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia dalam tempoh 40 hari dia ikhlas, setiap ibadat yang dibuat semata-mata kerana Allah, tidak ada sedikit pun campuran dengan kerana benda yang lain.
pasti dia cerita ni melalui pengalaman hak yang dilaluinya. Pasti dia akan nampak pancaran hikmah daripada hatinya dan lidahnya. Dia akan nampak lalu dah kesan yang Allah Ta'ala bagi kepada hatinya dan lidah dia. Nampak lalu dah. Kita dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan berada dalam nikmat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menafsirkan ayat ini menyebut bahawasanya nikmat yang diperolehi oleh orang yang melakukan kebaikan bukan hanya di akhirat, bukan di atas dunia dia dapat nikmat. Di atas dunia dia dapat nikmat. Atas dunia dia rasa dah nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sekurang-kurangnya dia akan rasa kemanisan dalam beribadat kepada Allah. Orang yang ingin mendapat kemanisan tersebut mesti dia kena ikhlas. Yang mana Imam Makhul menyebut ikhlas 40 hari, maka pasti dia akan melihat pancaran hikmah daripada hatinya dan lidahnya. Baik. Tapi nak cukup 40 hari ni lah. Nak cukup 40 hari ni payah. Baik. Allah Rabbi. Dan berkata Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pula, sesiapa yang zuhud hatinya selama 40 hari, dia zuhud. Apa nak zuhud? Hati dia tidak bergantung dengan dunia. Hati dia bergantung dengan Allah, tidak bergantung dengan dunia. Dunia hanya berada dalam tangan, tidak berada dalam hati. Kita ni sebab benda kita tidak khusyuk dalam sembahyang, duk teringat banyak perkara sangat, sebab kita letak dunia dalam hati. Jadi oleh kerana kita letak dunia dalam hati, maka masuk dalam ibadat pun mari lagi dunia dalam hati. Baik. Jadi orang yang sesiapa yang zuhud hatinya selama 40 hari mesti nampak baginya karamah. Allah Ta'ala akan bagi karamah. Karamah ni benda karamah. Karamah adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia, yang mana benda ni adalah benda yang mencarikan adat. Okey, kita ada perkara yang mencarikan adat yang nama dia adalah mukjizat. Waktu diberi kepada para nabi, para rasul. Dan kita ada perkara yang mencarikan adat, nama dia irhas. Waktu diberikan kepada nabi sebelum daripada dilantik menjadi nabi. Dan di sana ada karamah, diberi kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Jadi seolah-olah Imam Sahal bin Abdullah nak khabar kepada kita, orang yang zuhud dalam tempoh 40 hari, sebab dia disebut 40 hari, dia kalau kita dapat kekal di atas sesuatu amalan sehingga 40 hari tidak tinggal, maka kita akan dapat kekalkan ibadat tersebut, amalan tersebut. Kita kalau sekiranya kita dapat buat perkara tersebut selama 40 hari tanpa tinggalkan, maka kita akan dapat kekalkan ibadat tersebut, amalan tersebut. Baik. Jadi kalau orang tu zuhud selama 40 hari, hati dia tidak bergantung dengan dunia, hatinya bergantung dengan akhirat semata-mata, pasti dia akan nampak karamah. Dan sesiapa yang tidak nampak baginya karamah, maka sesungguhnya itu berpunca daripada ketiadaan benar zuhudnya. Tengok, tu alamat. Kata dia, kalau misalnya 40 hari dia kata dia berzuhud dah, tapi tak ada lagi karamah Allah Ta'ala bagi kepada dia, maka bermaknanya zuhud dia bermasalah. Zuhud dia masih lagi bermasalah, kena perbaiki lagi. Baik. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, bagaimanakah maksud nampak karamah itu? Benda karamah yang dimaksudkan, yang dinampak. Maka beliau menjawab, ia mengambil sesuatu yang dikehendakinya seperti apa yang dikehendakinya dan sekira-kira dikehendaki. Sekira ni maksudnya pada tempat yang dikehendakinya. Dia orang ni, orang yang zuhud ni, orang yang dia meninggal dunia, dia tidak bergantung sedikit pun kepada dunia. Dia orang yang hati dia tidak bergantung dengan dunia. Dunia akan kejar dia, dunia akan kejar dia. Maka benda yang dia nak, apa yang dia nak, pasti dia akan dapat. Pasti dia akan dapat. Perkataan Sahal bin Abdullah sebenarnya yang dia cerita mungkin melalui pengalaman yang dilalui oleh dia. Yang pertama. Yang keduanya, kalau kita nak tengok daripada sudut sandaran dalil, ada disebut dalam beberapa hadis. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb
Sesiapa yang memusuhi wali aku, maka sesungguhnya aku isytihar perang untuk dia. Lepas tu Allah Ta'ala pun sebut beberapa sifat wali Allah Ta'ala. Pada penghujung hadis kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alani la u'tiyannah. Andai kata dia meminta kepadaku, dia minta kepadaku, nescaya aku akan bagi. Orang hak yang sampai kepada tahap ni, benda hak yang keluar je daripada mulut dia minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi. Baik. Okey, itu maksud dari perkataan Sahal bin Abdillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata lagi Sahal bin Abdillah rahimahullahu ta'ala, para ulama yang cerdik pandai telah melihat kepada hakikat ikhlas, maka mereka tidak mendapati lebih daripada bahawasanya ikhlas itu adalah jadilah segala pergerakan seorang hamba dan diamnya seorang hamba ketika bersendirian atau bersama orang lain tidak dicampuri oleh sesuatu sama ada nafsu atau sebarang tujuan keduniaan, bukan hanya semata-mata semata-mata untuk Allah. Dia bergerak ke, dia diam ke, ketika dia bersendirian ke, depan orang ramai ke, sama je untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Sahal bin Abdillah lagi, jangan engkau beramal kerana manusia, dan jangan engkau meninggalkan sesuatu kerana manusia, dan jangan engkau memberi sesuatu kerana manusia, dan jangan engkau membuka sesuatu amalan kerana manusia. Bukan semua benda yang membuat adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bab yang seterusnya adalah bab as-sidq. Adapun as-sidq ataupun benar, itu maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Baik, okay, kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, soalannya tahun ni kita raya awal. Soalannya raya korban kat Agi tu kita kena anjak sehari ke mana? Okey, comel soalan ni. Sekarang ni kita kena tahu bahawasanya, kita kena tahu asas dulu. Kita penentuan raya, penentuan puasa adalah mengikut pada bulan Islam. Okey, itu kita kena faham. Mengikut pada bulan Islam. Kata Rasulullah, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mu kena berpuasa ketika melihat anak bulan, dan mu berhari raya ketika melihat anak bulan. Kalau kita tengok tahun ni, kalau kita tengok kepada takwim, raya jatuh hari ni, hari Selasa kan. Tiba-tiba di Sabah nampak, di Labuang nampak anak bulan, jadi kena raya hari Isnin. Kau mana-mana kena raya hari Isnin. Sebab nampak anak bulan. Sebab Rasul kata mu kena berhari raya ketika nampak anak bulan, walaupun mengikut pengiraan hisab, mengikut kaedah-kaedah yang diterima oleh sebahagian daripada tempat kita adalah sepatutnya kena raya hari Selasa, tapi nampak anak bulan kena raya hari Isnin. Okey, selesai tu. Nanti masalah raya haji pula. Okey, kita raya haji ni mana raya haji? Raya haji adalah hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Maka penentuan raya haji adalah kena tengok anak bulan pula. Kalau nampak anak bulan, maka maksudnya kita lepas daripada bulan Ramadan, bulan Syawal. Bulan Syawal kita tak nak bulan raya kan. Lepas tu lepas daripada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Kita tengok nampak anak bulan ke tak. Kalau nampak anak bulan, kena cukup bulan Syawal sebanyak 30 hari. Kalau nampak anak bulan, maka bulan Syawal sebanyak 29 hari, lepas tu bulan Zulqa'dah. Sama juga bulan Zulhijjah. Ia kaedah sama. Kaedah sama. Jadi tak ada kira anjak ke tak anjak ke, tak ada kira. Tengok anak bulan lagi. Okey, jelas kan? Wallahu a'lam. Adakah ahli neraka tengok rupa Allah SWT, sedangkan itu nikmat paling besar? Soalannya, adakah ahli neraka dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan itu adalah nikmat yang paling besar? Jawapannya adalah ahli neraka tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka itu orang kafir akan dihijab, akan dihalang daripada melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun ada sebahagian daripada ulama, adalah sebahagian daripada ulama menyebut orang kafir dapat melihat. Tapi orang kafir dapat melihat saat ni tu, tapi ni pandangan sebahagian daripada ulama, orang kafir dapat melihat bukan nikmat, tapi benda adalah seksa untuk dia. Kerana lepas daripada lihat sekali dia dihalang. Baik. Tapi hak yang sebenarnya orang kafir dihalang daripada melihat zat Allah Subhanahu wa taala, kerana melihat zat Allah taala adalah nikmat yang paling besar. Dalilnya daripada Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Tidak sama sekali, sesungguhnya mereka itu orang kafir akan dihijabkan, dihalang daripada melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang kita daripada melihat zatnya yang maha mulia. Allahumma amin. Okey, kita ada soalan lain lagi? Kalau suami isteri, seorang masuk neraka, seorang masuk syurga, isteri masuk syurga. Itu dalam syurga tu isteri suami siapa? Okey, soalan comel. Soalannya, kalaulah suami isteri, pasangan suami isteri, tiba-tiba suami masuk neraka, isteri masuk syurga, ataupun suami masuk isteri masuk neraka, suami masuk syurga, dan kita soalannya dah isteri dia saat ni tu suami dia siapa, ataupun suami dia tu isteri dia siapa? Okey, gitu kan. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya di sana ada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap seorang lelaki daripada penghuni syurga akan mempunyai dua orang daripada penghuni ataupun daripada perempuan dunia yang akan menjadi isteri dia. Setiap seorang lelaki yang menjadi penghuni syurga, dua orang perempuan daripada penghuni dunia yang akan menjadi isteri dia. Okey. Kalau sekiranya masa di atas dunia dulu dia ada bini dan dia mati, bini dia tidak berkahwin dengan lain, dan masa di akhirat kelak dia masuk syurga dan bini dia masuk syurga, maka kedua-duanya akan berkumpul dalam syurga. Okey, satu. Yang keduanya, andai kata orang ni dia masuk syurga tapi bini dia masuk neraka ataupun suami dia masuk neraka. Satu. Yang keduanya adalah dia dak nikah. Dia dak nikah lagi atas dunia ataupun dak nikah langsung. Tapi yang awak dak nikah gitu. Okey, contoh. Tak ada bini. Maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan jadikan isteri dia, Allah Taala pilih mana isteri yang munasabah untuk dia. Okey, jelas kan? Orang hak yang ada nikah ataupun orang hak yang nikah tetapi isteri dia masuk neraka ataupun isteri dia nikah dengan orang lain, sebagai contoh dia tidak ada dah isteri hak yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada dia isteri daripada perempuan hak yang menjadi penghuni syurga daripada penduduk dunia. Mungkin orang puang saat itu kerana suami dia tak ada, ataupun mungkin orang puang saat itu suami dia duduk dalam neraka. Okey, begitu hak yang disebut oleh ulama dalam kitab mereka. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Ada. Ada bunuh orang dosa dengan manusia ke dosa dengan Allah? Okey, soalannya bunuh orang saat itu dosa dengan manusia ke dosa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia kita kena ingat setiap dosa dia ada kait dengan Allah. Okey, setiap dosa dia ada kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala yang melarang kita melakukan perkara tersebut. Ya, dosa dengan anak Adam, kita nak tahu dosa ni dengan anak Adam ataupun tidak, kita tengok dosa ni melibatkan berlaku penganiayaan tak terhadap anak Adam. Kalau melibatkan berlaku penganiayaan terhadap anak Adam, juga dikirakan dosa terhadap anak Adam. Jadi bunuh orang dia termasuk dalam dosa kepada Allah dan dosa kepada anak Adam, kerana dia telah menganiayai anak Adam. Sama juga kita kan kata orang, pukul orang, ni termasuk dalam dosa melibatkan anak Adam. Kita dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai dalil, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, atadruna mal muflis, mu tahu tak apakah itu muflis, orang bankrupt? Maka kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bankrupt di kalangan kami adalah mereka yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata benda, tidak mempunyai wang dan tidak mempunyai harta. Maka kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang muflis dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam.
mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sembahyang, pahala puasa dan pahala zakat. Tapi wayati wa qad syatama hadha, dan dia datang membawa dosa, dia maki orang ni, wa daraba hadha, dia kata orang ni, wasafaka dama hadha, dia tumpahkan darah orang ni. Tengok. Lepas tu kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati, maka diberikan orang yang dia melakukan penganiayaan itu daripada kebaikan dia. Jadi bermakna kata orang, maki orang, menumpahkan darah orang, dia termasuk dalam kesalahan yang dilakukan terhadap Adam, sehingga kan dia perlu kena bayar dengan amalan dia. Okey, boleh? Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Okey. Dengar ada cerita yang kata dia bunuh 99 orang. Itu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Dulu ada seorang lelaki dulu, dia bunuh 99 orang. Tak cukup lagi 99 orang, tambah pula seorang lagi, cukup 100. Tiba-tiba jumpa dengan orang alim, dia tanya orang tersebut, bagaimanakah cara dia nak bertaubat? Orang tu kata, cara mu nak bertaubat mudah je. Mu kena tinggal kampung mu. Pergi kepada kampung sekian, intaliq ila ardi kadha wa kadha. Pergi kepada kampung sekian. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah, fa'budillaha ma'hum. Sebab di kampung tu orang tu buat ibadat saja. Mu jadi buat ibadat bersama dia. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Mu jangan balik kampung mu sebab kampung mu adalah kampung yang jahat. Dia bunuh 100 orang. Dalam perjalanan dia nak pergi kampung yang tepat disebut oleh orang alim saat ni, tengah jalan mati. Apabila mati, maka datang malaikat rahmah, dan dalam masa yang sama datang malaikat azab. Apabila kita mati, kalau orang baik mati, maka malaikat rahmat yang akan menyambut roh dia. Kalau orang jahat mati, malaikat azab yang akan menyambut roh dia. Yang nak jadi ceritanya, dua-dua mari belaka. Malaikat azab mengatakan roh ni adalah hak dia. Malaikat rahmat kata roh orang ni adalah hak dia. Maka Allah Ta'ala mengutuskan seorang malaikat yang lain untuk menjadi hakim di antara dua malaikat tersebut, supaya ukur jarak hak yang kampung hak yang dia tinggal dengan kampung hak yang dia nak pergi, mana hak yang lebih dekat. Ternyata dekat kampung hak yang dia nak pergi lebih kurang sejekah. Maka orang ni diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diletakkan dalam syurga. Baik. Jadi soalannya, nampak kang tadi kang bunuh saat ni tu dosa kepada manusia. Okey, boleh faham kang? Dan macam mana pula Allah Ta'ala ampun? Okey, kita kena faham begini. Kita setiap dosa yang selain daripada dosa syirik diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Okey, boleh faham? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik, tetapi Allah Ta'ala mengampun segala dosa selain daripada dosa syirik bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi orang ni adalah orang yang Allah Ta'ala pilih untuk diampun dosa dia. Cuma kita kata dosa melibatkan anak Adam untuk diampun kena minta maaf. Hak ni adalah ikhtiar dan usaha daripada kita. Okey, boleh faham? Bagaimanakah untuk kita berusaha agar dosa ini diampun oleh Allah Ta'ala? Adalah dengan kita minta maaf. Tetapi di sana ada orang yang tidak berusaha kepada perkara tersebut, tetapi dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diampunkan dosa. Okey, jelas? Wallahu a'lam. Okey, kita rasa untuk malam ni sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.